Sudah diketahui bahawa Timur Tengah sudah menjadi medan konflik yang berpanjangan seperti perang saudara dan etnik, peperangan perebutan wilayah, pencerobohan kuasa luar dan krisis ekonomi yang teruk. Ini termasuklah bagi negara Lubnan yang pernah menjadi jolokan Switzerland Timur Tengah kerana sektor perbankannya yang berkembang maju sebelum krisis kewangan melanda pada tahun 2019. Negara ini dikelilingi di sebelah utara dan timur oleh Syria dan Israel di selatan. Negara ini mengecapi kemerdekaan daripada Perancis pada tahun 1943 namun masih belum stabil, seterusnya menyebabkan tercetusnya perang saudara antara Muslim dan Kristian dari tahun 1975 hingga 1990. Masyarakat Kristian Lubnan berasa terancam dengan peningkatan peratusan penduduk Islam yang terdiri daripada pelarian Palestin. Dalam masa yang sama, kuasa luar juga mengambil kesempatan untuk memperluaskan pengaruh mereka di Lubnan seperti untuk dijadikan negara pemampan sekiranya peperangan tercetus antara Israel dan Syria. Israel yang pastinya dikenali sebagai negara yang suka menceroboh dan merampas wilayah negara lain sesuka hati dengan menggunakan alasan menghapuskan penganas supaya pihak antarabangsa menyokong dengan tindakan mereka. Manakala Iran pernah membantu dalam membentuk pasukan paramiliteri iaitu Hizbullah di selatan Lubnan untuk menghadapi Israel. Perang terakhir antara Hizbullah dan Israel tercetus pada tahun 2006 dan kali ini Hizbullah telah berikrar membantu perjuangan Hamas. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana tentera Israel menceroboh Lubnan yang menyebabkan penubuhan Hizbullah untuk membela perjuangan Palestin dan pertempuran di selatan Lubnan. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, unsensor, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Hizbullah adalah sebuah parti politik dan kumpulan paramiliteri yang berpusat di Lubnan, telah ditubuhkan pada tahun 1985 di tengah-tengah Perang Saudara Lubnan 1975 hingga 1990. Kumpulan ini mahu menyekat campur tangan Israel dan Barat di Timur Tengah dan beroperasi dengan mendapat bantuan latihan dan kewangan yang besar dari negara Iran serta Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC iaitu sebahagian daripada tentera rasmi Iran. Ia juga sebahagian usaha Iran meluaskan kejayaan Revolusi Islam 1979 ke seluruh rantau Timur Tengah. Sementara kumpulan lain meluncurkan senjata selepas Perang Saudara Lubnan, Hizbullah menyimpan senjatanya untuk memerangi tentera Israel dan mendiami di bahagian selatan Lubnan di mana sebahagian besar penduduknya adalah berfahaman Syiah. Peperangan gerila selama bertahun-tahun di sempadan berakhir dengan pengunduran Israel pada tahun 2000. Namun penguasaan Hizbullah di selatan Lubnan menyebabkan situasi yang tidak selamat bagi Israel. Akhirnya, Perang Lubnan Israel telah tercetus pada 12 Julai hingga 14 Ogos 2006. Hizbullah menunjukkan kemampuan tenteranya pada tahun 2006 selepas berjaya menyeberangi ke dalam Israel dan mencolek 2 askar Israel dan menghapuskan sejumlah yang lain. Penawanan tentera Israel ini pada 12 Julai 2006 adalah sebahagian rancangan Hizbullah dalam operasi Truthful Promise atau janji yang jujur. Operasi ini bertujuan untuk membebaskan rakyat Lubnan yang ditawan Israel melalui pertukaran tawanan dan sebagai usaha mengambil wilayah perebutan iaitu Sheba Farms. Tentera Israel membalas kembali tindakan Hizbullah dengan melancarkan kempen ketenteraan berskala besar untuk mengambil kembali tawanan dan juga bercita-cita mahu menghapuskan sepenuhnya Hizbullah di sepadan untuk digantikan oleh tentera rasmi dari negara Lubnan. Dalam perang 2006 ini, buat pertama kali, peluru berpandu Hizbullah berjaya merosakkan kapal perang Israel dan menenggelamkan kapal komersial milik Israel. Hizbullah melancarkan 240 roket ke Israel setiap hari selama lebih sebulan dan peluru berpandu boleh mencecah sasaran sehingga ke pelabuhan Haifa. Seramai 1,200 orang terbunuh di Lubnan dan kebanyakannya orang awam dan 158 orang Israel terbunuh yang kebanyakannya adalah tentera. Walaupun Israel berjaya memusnahkan sejumlah infrastruktur penting di Lubnan, tetapi objektif utama untuk melumpuhkan Hizbullah telah gagal. Malah pandangan rakyat Lubnan, iaitu golongan Muslim dan Kristian, rata-rata masih menyokong Hizbullah. Satu laporan dikeluarkan pada tahun 2008 iaitu Winograd Report oleh pihak Israel sendiri yang menyatakan terdapat kegagalan yang serius dalam kempen ketenteraan yang dilancarkan oleh Israel.
Kemudian, kekuatan Hizbullah terus berkembang selepas ia dikerahkan ke Syria, iaitu satu lagi sekutu Iran untuk membantu Presiden Syria Bashar al-Assad sehingga berjaya mengambil kembali bandar Aleppo. Hizbullah mempunyai senjata termasuk roket, peluru berpandu dan drone yang dipercayai boleh menyerang kebanyakan bahagian Israel. Pada 2021, pemimpin Hizbullah, Said Hassan Nasrallah, berkata kumpulan itu mempunyai 100,000 pejuang dan 200,000 roket dengan jarak sasaran berbeza. Selain Iran, Hizbullah juga mendapat bekalan senjata dari China dan Rusia. Amerika Syarikat menganggarkan Iran telah memperuntukkan ratusan juta dolar setiap tahun untuk kelengkapan tentera Hizbullah. Pembantaian Sabra dan Shatila. Pada tahun 1982, sewaktu perang saudara Lubnan berlangsung, 60,000 tentera Israel menceroboh ke dalam Lubnan untuk menghapuskan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestin, PLO. PLO ditubuhkan pada tahun 1964 semasa persidangan Liga Arab di Mesir dengan tujuan membebaskan Palestin. Bermula akhir tahun 1960-an, PLO melancarkan serangan ke atas Israel dari pangkalannya yang terletak di Jordan. Pihak PLO kemudian terpaksa menukar pusat operasi dari Jordan dan telah menggunakan Lubnan sebagai tapak melancarkan serangan ke kawasan utara Israel. Ribuan pelarian Palestin di Lubnan turut menyertai perjuangan PLO dan dengan alasan tersebut, Israel telah menceroboh selatan Lubnan pada 6 Jun 1982. Pada awalnya, pihak Israel menyatakan campur tangan mereka ke atas Lubnan adalah untuk menstabilkan wilayah di utara sepadannya. Akan tetapi, Israel terus bergerak sehingga ke pinggir bandar Beirut di Lubnan serta mengepungnya. Pada 16 September 1982, berlaku tragedi tragis pembantaian ribuan umat Islam Palestin apabila tentera Zionis Israel menyerbu dan mengepung kamp pelarian Sabra dan Shatila di Beirut yang didakwa turut didiami sekitar 2,000 ahli PLO. 1,500 orang militer Kristian dengan senjata dibekalkan oleh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai dan penyembelihan selama 2 hari berturut-turut. Israel boleh dikatakan menjadi pelindung dan pendokong kepada golongan Kristian di Lubnan untuk menghapuskan golongan beragama Islam. Kemarahan dan pencerobohan Israel ke Lubnan ini telah menumbuhkan kumpulan Hizbullah untuk bangkit membela rakyat Palestin yang diperlakukan dengan kejam oleh Israel sejak dari awal lagi. Perang Gaza kali ini melibatkan pertempuran sengit di selatan Lubnan. Sebenarnya, pertempuran di selatan Lubnan adalah antara Hizbullah dan Israel, bukannya negara Lubnan dan Israel. Kali terakhir pertempuran dahsyat tercetus selama 34 hari antara Israel dan Hizbullah di selatan Lubnan adalah pada tahun 2006 yang berakhir dengan gencatan senjata membuktikan tentera Israel tidak mempunyai kelebihan dalam peperangan gerila dan pertempuran darat. Kali ini, siren amaran kembali berbunyi di bandar Israel, iaitu untuk memberi amaran tentang roket yang dilepaskan oleh Hizbullah dari selatan Lubnan. Ketegangan memuncak di sepanjang sepadan utara Israel dan pemimpin di kedua-dua belah pihak telah mengeluarkan amaran masing-masing. Menteri Luar Iran menyatakan jika jenayah perang terhadap Palestin tidak segera dihentikan, beberapa medan pertempuran lain akan dibuka dan ini tidak dapat dielakkan. Netanyahu pula memberi amaran kepada Hizbullah dan Iran, jangan uji kami di utara, jangan buat kesilapan masa lalu. Hari ini, harga yang anda akan bayar jauh lebih berat, iaitu merujuk kepada perang 2006. Sejak serangan dari Gaza bermula pada Oktober 2023, ketegangan juga semakin meningkat di sepanjang sepadan Lubnan Israel. Pertempuran juga disifatkan paling banyak meragut nyawa di sempadan sejak perang antara Israel dan Lubnan pada tahun 2006. Pejuang Hizbullah melepaskan peluru berpandu anti kereta kebal ke arah tentera Israel manakala rejim Zionis bertindak balas dengan membedil kawasan di sebelah sempadan Lubnan. Tentera Israel juga melakukan serangan meluas menggunakan pesawat perang dan helikopter yang menyasarkan Hizbullah. Kebiadaban dan keangkuhan Israel dalam melakukan jenayah perang secara nyata dan turut menyasarkan serangan terus terhadap wartawan dan juru kamera yang membuat liputan di selatan Lubnan. Penganalisis menyatakan keupayaan Hizbullah adalah berganda sejak perang 2006 dan mempunyai kelengkapan senjata iaitu ratusan ribu roket, memiliki peluru berpandu yang boleh membedil sasaran jauh di dalam wilayah Israel dan juga keupayaan cyber dengan bantuan Iran. Israel juga mengakui menjadi sasaran serangan terbesar dari Lubnan dan peluru meriam dilancarkan ke wilayah di Upper Galilee, iaitu serangan bom paling dahsyat yang pernah berlaku di utara Israel. Israel juga terpaksa mengosongkan beberapa kawasan penempatan haram mereka berikutan risiko serangan dari Hizbullah. Serangan dari selatan Lubnan juga semakin banyak berikutan tindakan tentera Zionis yang melakukan pembunuhan beramai-ramai rakyat Gaza
sehingga lebih separuh yang terkorban adalah kanak-kanak. Kesimpulannya, yang jelas, perkembangan situasi di Gaza juga akan menentukan sejauh manakah pertempuran di selatan Lubnan Israel akan berlarutan dan merebak. Tentera Zionis semakin angkuh dan memeda kembali Gaza beberapa minit selepas gencatan senjata selama 7 hari yang berakhir pada Jumaat pagi. Terdapat kira-kira 60,000 tentera Hizbullah berada di selatan Lubnan yang mempunyai kekuatan melebihi tentera negara biasa dengan pengalaman pertempuran gerila, sehingga dianggap mimpi ngeri buat Israel, dan sememangnya mereka mampu mengakibatkan kemusnahan dan kerugian besar terhadap Israel selepas ini. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru, iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami.